Ada yang menceritakan bahawa Mat Komando hanya boleh dibunuh ketika kedua-dua kakinya tidak berpijak di tanah. Sebut sahaja nama Mat Komando, pastinya akan teringat pelbagai kisah jenayah yang telah dilakukannya, membabitkan sekurang-kurangnya 52 rompakan bersenjata api di pelbagai bank dan gudang di 10 buah negeri di Malaysia yang dianggarkan bernilai 2.5 juta ringgit, satu cubaan membunuh dan 2 kes kecurian motosikal serta hidup dalam buruan polis sejak 13 tahun yang lalu. Sepanjang perlibatannya dalam dunia jenayah, namanya telah disebut-sebut kerana menjadi seorang penjenayah yang paling dikehendaki oleh polis pada sekitar tahun 2000. Mat Komando atau nama sebenarnya Ahmad Muhammad Arsyad merupakan ketua bagi satu kumpulan jenayah yang dikenali sebagai Kumpulan 13. Dia merupakan perancang utama bagi Kumpulan 13 semasa mereka melakukan pelbagai jenayah yang menggemparkan negara pada sekitar tahun 2000 dan kerap kali meloloskan diri ketika cuba ditahan pihak polis. Mat Komando memiliki kelebihan tertentu yang menyebabkan dia licik meloloskan diri ketika cuba ditahan pihak polis. Pengalaman dan kemahirannya sebagai bekas anggota komando sebelum terjerumus ke dunia jenayah telah membantunya melarikan diri dan bersembunyi ke dalam hutan. Mat Komando dikatakan menguasai ilmu kebal dan ilmu selisih yang telah membolehkannya meloloskan diri tanpa disedari walaupun telah dikepung oleh pihak polis dalam beberapa serbuan. Gerakan memburu Mat Komando ini memakan masa yang lama, iaitu hampir 255 hari, yang merupakan antara pemburuan yang terbesar dan paling lama dalam sejarah melibatkan seorang penjenayah di negara ini. 12 September 2000, suasana subuh pagi yang hening di Felkra, Kampung Hujung Ketun, Kedah telah dikejutkan dengan bunyi dentuman berdas-das tembakan senjata api. Ketika itu, jam baru sahaja menunjukkan pukul 6.30 pagi, di mana penduduk kampung ketika itu baru sahaja selesai menunaikan solat subuh. Penduduk yang pada ketika itu langsung tidak menyangka bunyi tembakan yang dilepaskan itu adalah daripada satu operasi besar dan penting oleh pihak polis, iaitu Op Sawit 2, yang menandakan kejayaan menumpaskan ketua kumpulan penjenayah yang paling dikehendaki pihak polis, iaitu Kumpulan 13 yang diketuai oleh Mat Komando. Penduduk yang pada mulanya tidak menyangka penjenayah yang ditumpaskan itu adalah Mat Komando yang sebenar, kerana terdapat khabar angin kononnya dia dikatakan telah berjaya untuk menyusup keluar dari negara ini ketika operasi untuk memberkasnya dijalankan oleh pihak polis. Operasi yang dijalankan oleh 10 anggota polis termasuklah daripada unit tindakan khas UTK pada pagi itu telah berjaya mengakhiri pemburuan polis dalam usaha memberkas Mat Komando yang telah memakan masa selama 255 hari. Operasi tragis itu berlangsung kira-kira sebulan selepas isterinya Faridah Mat Piah dan bapa mertuanya Mat Piah Cik Nam membuat keputusan menerusi temu bual dengan akhbar harian Metro supaya Mat Komando menyerahkan diri kepada pihak polis. Beberapa jam operasi itu tamat, ketua polis pada ketika itu, Tan Sri Norian Mai, mengesahkan bahawa lelaki yang berbalas tembakan dengan polis di Felkra Kampung Hujung Ketun waktu itu adalah Mat Komando. Pengumuman itu sekaligus mengakhiri pemburuan polis ke atas Mat Komando yang dilancarkan sejak 1 Januari 2002 selepas 3 rakannya terbunuh ketika mereka lari dari sebuah sekatan polis di Kuala Nerang sebelum itu. Semasa era keganasan mereka, Kumpulan 13 dipercayai kerap kali menyamun beberapa buah premis seperti Bank Simpanan Nasional BSN, pemborong kelapa sawit, pengurup wang, kedai pajak gadai serta beberapa orang individu. Kumpulan 13 dikatakan terlibat dalam 11 jenayah rompakan di Perak, 5 di Kedah dan beberapa kes rompakan di negeri Perlis, Kelantan, Johor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Kumpulan ini dikatakan mempunyai strategi yang sangat licik dan tersusun yang telah menyukarkan pihak berkuasa untuk menumpaskan mereka. Modus operandi mereka ketika samun adalah dengan mencuri kereta, terutamanya kereta milik orang perempuan
dan salah seorang anggota akan bersiap sedia menunggu di sebuah kawasan untuk mengambil mereka yang sedang melakukan aktiviti rompakan. Setelah selesai merompak, mereka akan membakar kereta tersebut supaya jejak mereka tidak dapat dikesan oleh pihak polis. Paling mengejutkan adalah ketika merompak, mat komando dengan selamanya akan menunjukkan wajahnya dengan terang-terangan tanpa memakai topeng perlindungan di muka. Operasi pada pagi itu juga telah menyudahkan satu episod jenayah terancang dengan 9 orang anggota kumpulan 13 telah ditangkap, manakala 4 orang penjenayah termasuklah ketuanya mati di tempat kejadian ketika berbalas tembakan dengan pihak polis. Polis turut menemukan 2 pucuk pistol dengan beberapa butir peluru hidup pada badan mat komando selain beberapa kelongsong peluru dan wang tunai sekitar RM70. Ketika diburu hampir 255 hari yang lalu, polis berjaya mengesan beberapa taktik penyamaran yang dilakukan oleh mat komando ketika dalam persembunyiannya untuk mengelak dikesan, termasuklah muncul dengan imej berjanggut atau jambang dengan lagak ala Taliban, selain turut membotakkan kepalanya menjadi licin. Dalam serbuan pihak polis sebelum ini, mat komando yang memiliki tubuh yang sasa itu berjaya untuk melepaskan diri daripada diberkas oleh pihak polis, termasuklah ketika Ops Api Sawit 1 sebelum itu yang telah mengorbankan nyawa beberapa anggota kumpulannya, termasuklah abang ipar Ismail Mat Piah di Bukit Selambau dan Jalan Gobir, Kuala Nerang pada 1 Januari 2002. Selepas berjaya meloloskan diri daripada ditahan polis, mat komando telah menggunakan kemahiran yang dimiliki untuk bersembunyi di dalam hutan bagi mengelakkan dia daripada dikesan. Dalam tempoh persembunyiannya itu, terdapat pelbagai andaian dan cerita mengenai kehebatan mat komando telah diperkatakan kerana dia berupaya meloloskan diri daripada kepungan polis, termasuklah anjing pengesan. Mat komando juga mungkin mempunyai kelebihan tertentu yang menyebabkan dia licik meloloskan diri, terutama ketika melarikan diri ke dalam hutan, berbekalkan pengalaman dan kemahirannya sebagai anggota komando sebelum terjerumus ke kancah jenayah. Ada yang menceritakan bahawa mat komando hanya boleh dibunuh ketika kedua-dua kakinya tidak berpijak di tanah. Mat komando juga dilaporkan pernah menzahirkan kepada rakan dan ahli keluarganya bahawa dia lebih rela untuk mati daripada menyerah diri kepada polis walaupun dia tinggal berseorangan. Selepas kematiannya itu, masih banyak teka-teki yang belum terungkai mengenai mat komando, terutama ke mana hilangnya wang sebesar 2.5 juta hasil daripada 52 rompakannya, kerana ketika mayatnya diperiksa hanya terdapat RM70 di dalam poketnya. Ada desas-desus kononnya wang rompakan 2.5 juta itu telah disembunyikan di suatu tempat yang hanya diketahui oleh ahli keluarga terdekat mat komando, terutama isterinya Faridah Mat Piah. Bagaimanapun, kabar angin yang tersebar itu tidak benar, kerana selepas kematian mat komando, isterinya hanya bekerja sebagai penoreh getah di ladang milik orang lain bagi membolehkan mereka meneruskan kehidupan selain membesarkan anak tunggal mereka yang cacat dan bisu. Arwah ketika hayatnya tidak pernah sesekalipun memukul dan menyakiti isterinya, malah dia mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan anak tunggalnya itu. Nama mat komando mungkin menggemparkan negara kerana kelicikannya meloloskan diri ketika serbuan oleh pihak polis dan bukanlah kerana dia seorang penjenayah yang kerap melakukan pembunuhan kejam. Kesimpulannya, wang rompakan sebesar 2.5 juta itu lesap dan tidak dapat dikesan sehingga hari ini. Kita cuma berharap agar arwah mat komando mendapat pengampunan di akhirat kelak. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar daripada kisah ini agar sama-sama terhindar daripada sebarang keburukan di dunia maupun di akhirat. Sekian, terima kasih kerana menonton.